Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Saya Suresh Kumar Mardamutu dari SMK Bandaraya Kota Kinabalu ingin membentangkan kajian saya yang bertajuk penggunaan jadual 2A 3R 2.0 dalam menentukan jenis-jenis pengulangan kata dalam puisi bagi murid-murid Pro Insan tingkatan 1. Pendahuluan. Penggunaan jadual 2A 3R 2.0 merupakan salah satu kaedah pemusatan murid dan bahan bantu mengajar. 2A merujuk kepada pengulangan gaya bahasa anafora, responsi, dan epifora. 3R merujuk kepada pengulangan gaya bahasa repetisi. Manakala angka 2.0 pula merujuk kepada bahan yang dihasilkan merupakan versi baharu yang telah dicipta setelah pemurnian telah dilakukan pada bahan asal. Penggunaan jadual 2A 3R 2.0 membolehkan aktiviti pengajaran dalam pembelajaran akan menjadi lebih berkesan kerana wujudnya komunikasi dua arah di antara guru dengan murid. Penyataan masalah. Terdapat 4 masalah yang telah dikenal pasti oleh penyelidik. Pertama, murid-murid Pro Insan tidak dapat mengenal pasti jenis-jenis pengulangan kata dalam puisi. Kedua, murid-murid Pro Insan tidak dapat menjawab soalan puisi dengan menggunakan ayat yang gramatis. Ketiga, murid-murid Pro Insan tidak berminat terhadap bahan Komsas. Keempat, murid-murid Pro Insan berasa bosan dengan kaedah tradisional chalk and talk semasa pengajaran dan pembelajaran khususnya bahan Komsas. Sorotan kajian MOOC 2010 menegaskan bahawa penggunaan BBM bukan sahaja mengukuhkan ingatan, malahan membantu mereka menyelesaikan masalah secara sendiri. Stacey 2001 menunjukkan penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai dengan tajuk murid yang ingin disampaikan dapat membantu para murid mempelajari sesuatu idea pelajaran dengan lebih berkesan. SIDIC 2018 menyatakan kepentingan repetisi dalam karya penulisan untuk mewujudkan emosi, maksud dan persekitaran yang ingin ditunjukkan oleh penulis. Dian 2019 menyokong bahawa penggunaan pengulangan kata dalam puisi dapat menguatkan penekanan terhadap maksud yang ingin disampaikan oleh penulis. Berikut merupakan antara objektif dalam kajian ini. Untuk menyelidik keberkesanan penggunaan jadual 2A 3R 2.0 dalam mengenal pasti jenis-jenis pengulangan kata dalam puisi dalam kalangan murid. Untuk menyelidik keberkesanan penggunaan jadual 2A 3R 2.0 dalam membantu murid-murid Pro Insan menjawab soalan puisi dengan menggunakan ayat yang gramatis. Untuk mengkaji penggunaan jadual 2A 3R 2.0 dalam meningkatkan minat murid-murid Pro Insan terhadap bahan Komsas. Untuk menyelidik kesan penggunaan jadual 2A 3R 2.0 dalam mewujudkan suasana pembelajaran yang efektif dan menyeronokkan. Persoalan kajian. Terdapat 4 persoalan dalam kajian ini. Pertama, adakah penggunaan jadual 2A 3R 2.0 ini dapat membantu murid-murid Pro Insan mengenal pasti jenis-jenis pengulangan kata dalam puisi? Kedua, adakah penggunaan jadual 2A 3R 2.0 dapat meningkatkan kemahiran mengenal pasti jenis-jenis pengulangan kata dalam puisi dalam kalangan murid? Ketiga, adakah penggunaan jadual 2A 3R 2.0 dapat meningkatkan minat murid-murid Pro Insan terhadap bahan Komsas? Yang terakhir, adakah penggunaan jadual 2A 3R 2.0 ini dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang efektif dan menyeronokkan? Reka bentuk kajian. Kajian eksperimen digunakan dalam penyelidikan ini. Reka bentuk kuasi eksperimen telah digunakan dalam kajian ini. Reka bentuk ini adalah bertujuan untuk menjawab persoalan kajian dan objektif kajian. Reka bentuk ini mengandungi 2 kumpulan responden, iaitu kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Kedua-dua kumpulan ini dipilih melalui teknik persempelan berdasarkan keputusan ujian bulanan Mac, iaitu di bawah 40 markah. Dalam reka bentuk ini, kumpulan responden yang dipilih merupakan kumpulan yang mempunyai kriteria yang hampir sama. Terdapat 2 pemboleh ubah
yang terlibat dalam penyelidikan yang menggunakan pendekatan ini, iaitu pemboleh ubah bersandar dan pemboleh ubah tidak bersandar. Pemboleh ubah bersandar ialah pemboleh ubah yang menerima kesan. Pemboleh ubah tidak bersandar ialah pemboleh ubah yang dikaji kesan penggunaannya. Dalam kajian ini, pemboleh ubah bebas ialah jadual 2A 3A 2.0. Pemboleh ubah bersandar ialah prestasi dan minat murid. Reka bentuk kuasi eksperimen bagi kaedah ujian pra-pasca adalah bertujuan untuk melihat perubahan ke atas kumpulan kawalan dan rawatan berdasarkan tahap penguasaan murid. Daripada Raja 1, kumpulan kawalan dipilih daripada kelas 1 Hibiscus, 1 Daisy, 1 Jasmine, 1 D1, 1 D5, 1 D10 dan 1 D11. Kumpulan rawatan pula dipilih daripada kelas 1 Carnation, 1 D3, 1 D6 dan 1 D9. Kedua-dua kumpulan kawalan dan rawatan diberikan ujian pra yang sama untuk menguji kefahaman sedia ada bagi topik pengulangan kata dalam puisi. Ujian pasca diberikan kepada kumpulan kawalan selepas sesi PDPC yang menggunakan kaedah tradisional. Bagi kumpulan rawatan pula, ujian pasca diberikan selepas penggunaan bahan bantu mengajar jadual 2A 3A 2.0. Sampel kajian. Seramai 100 orang murid telah dipilih sebagai sampel dalam kajian ini. 31 bagi kumpulan kawalan, 69 bagi kumpulan rawatan. Responden-responden yang telah dipilih diklasifikasikan sebagai kumpulan pro-insan kerana mereka di bawah penyelidikan program intervensi berterusan oleh guru mata pelajaran Bahasa Melayu masing-masing. Kesemua responden telah ditemu bual secara lisan untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh mereka dalam menguasai topik pengulangan kata dalam puisi. Instrumen kajian. Dalam kajian ini, penyelidik telah menggunakan 3 instrumen iaitu ujian pra, ujian pasca dan borang soal selidik. 6.68 bagi ujian pasca. Jadual 6 menunjukkan skop rata ujian pra dan ujian pasca bagi kumpulan kawalan. Skop rata bagi kumpulan kawalan 2.01 bagi ujian pra dan 2.60 bagi ujian pasca. Perbincangan kajian. Perbezaan yang ketara dapat dilihat daripada graf bar bagi kumpulan rawatan selepas menggunakan jadual 2A 3A 2.0. Dalam pengajaran dan pembelajaran bagi topik puisi tingkatan 1. Manakala, bagi kumpulan kawalan pula, murid-murid tidak menunjukkan peningkatan prestasi yang drastik. Hal ini dapat dilihat dengan jelas daripada graf bar 2. Keberkesanan jadual 2A 3A 2.0 dapat dilihat dengan jelas daripada prestasi pencapaian murid yang ditunjukkan dalam graf bar 1. Kesimpulan. Kesimpulannya, kajian yang dijalankan telah mendapati penggunaan jadual 2A 3A 2.0 sebagai bahan bantu mengajar dapat membantu murid-murid pro-insan tingkatan 1 dalam menguasai gaya bahasa pengulangan kata dalam puisi. Kajian ini juga menunjukkan bahawa bahan bantu mengajar ini sangat berguna dalam proses PDPC di sekolah. Usaha untuk memurnikan lagi jadual 2A 3A 2.0 ini harus diteruskan supaya boleh digunakan oleh semua murid termasuk murid-murid pendidikan khas, guru-guru pensyarah, pendidikan, institut pendidikan guru, universiti serta Kementerian Pelajaran Malaysia.